Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilman wa ta'lima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat, taufik, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini alhamdulillah sekali lagi kita dapat bertemu untuk meneruskan sesi tadabbur surah Luqman alaihi salam daripada juzuk 21 pada bulan Ramadan yang mulia ini, tahun 1442 Hijrah. Tuan-tuan, alhamdulillah kita telah sampai kepada muka surat yang keempat daripada surah Luqman ni, muka surat yang terakhir, ayat yang ke-29. Dan kalau tak ada aral, insya-Allah kita boleh habiskan muka surat ni sebab dari sudut makna yang ingin disampaikan daripada muka surat ini ialah makna yang mana kita telah bahaskan panjang lebar pun sebelum ni, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan syirik, berkaitan dengan tanda-tanda, bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini adalah surah Makkiyah. Jadi bila surah Makkiyah, itulah fokus utama yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin fokuskan dan sampaikan kepada umat manusia, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan syirik, kemudian berkaitan dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, untuk membuktikan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah Tuhan yang mana Tuhan yang sebenar-benarnya, yang wajib disembah, yang wajib ditaati dan wajib dipatuhi, dan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah makhluk yang mana tidak mempunyai sebarang kuasa untuk memberi manfaat ataupun mudarat. Dan apa yang didakwa oleh kaum musyrikin Mekah, kafir Quraisy, bahawasanya patung-patung berhala mereka yang mana merupakan orang-orang saleh sebelum ini, yang mana mereka ni ada kedudukan tertentu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kuasa tertentu, diberi keistimewaan tertentu, maka itu semuanya adalah dakwaan yang batil, dakwaan yang salah, dakwaan yang kosong, dakwaan yang mana tidak bersandar kepada dalil, tidak daripada kitab, tidak daripada ajaran Nabi yang diutuskan, tidak juga daripada bukti-bukti akal yang sahih dan kuat. Jadi tuan-tuan, antara perkara yang disebut juga dalam ayat ini ialah berkaitan dengan kebangkitan semula pada hari kiamat nanti, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan semua umat manusia, kebangkitan semula. Benda itu tidak susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita telah baca semalam, membangkitkan 1 juta manusia tidak susah. Ia hanya seperti membangkitkan 1 orang manusia sahaja. Mencipta 1 juta manusia tidak susah bagi Allah. Dia hanya seperti mencipta 1 orang manusia sahaja. Ma khalqukum wa la ba'athukum illa ka nafsin wahidah. Sama sahaja. Cipta seorang ataupun ramai, matikan seorang ataupun ramai, bangkitkan seorang ataupun ramai, itu semua sama sahaja bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat persiapan, persediaan untuk kembali ke alam akhirat, kerana di situ akan berlakunya hisab, Dan Allah Subhanahu Wa Taala tutup ayat yang terakhir dalam surah ini dengan menyatakan beberapa perkara yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja mengetahui, tidak ada manusia yang lain, makhluk yang lain yang mengetahui perkara tersebut, yang selalu disebut sebagai mafatihul ghaib, iaitu kunci kepada perkara-perkara yang ghaib. Jadi tuan-tuan, setakat yang saya tengok dalam kitab-kitab tafsir, insya-Allah muka surat ni senanglah untuk kita fahami. Dia direct, straight to the point, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Ini ialah antara tanda-tanda kebesaran, kekuasaan, keesaan, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala telah zahirkan dalam sistem alam ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tanya umat manusia, tidakkah kamu melihat bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memasukkan malam ke dalam siang dan telah memasukkan
siang ke dalam malam. Jadi, senang cerita, kefahaman bagi ayat ini ialah manusia ni dalam kehidupan dunia ni diberi masa sebanyak 24 jam. Kita tak rasa sangat tuan-tuan sebab kita berada di kawasan Khatul Istiwa. Kawasan Khatul Istiwa yang mana panjang malam dan juga panjang siangnya adalah hampir sama, lebih kurang 12 jam kan. Tetapi di negeri-negeri ataupun negara-negara lain, kawasan-kawasan lain di dunia, sama ada yang menuju ke hemisfera utara ataupun ke hemisfera selatan, kita akan dapati adanya 4 musim, berlakunya perubahan musim. Jadi pada musim panas, siang panjang, malam pendek. Nampak tak? Jadi waktu siang telah dimasukkan ke dalam waktu malam. Bila musim sejuk, waktu siang pendek, waktu malam panjang. Jadi waktu malam telah masuk ke waktu siang. Itu maksud yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail. Tetapi last sekali dia punya jarak masa dia ataupun dia punya tempoh masa dia ialah sebanyak 24 jam lah lebih kurang. Dalam tafsir setengahnya dia kata yulij telah ditafsir sebagai yang kusu ataupun yungqisu. Tidakkah kamu lihat bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurangkan waktu malam untuk bertambahnya waktu siang, iaitu pada musim panas. Dan tidakkah kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurangkan waktu siang untuk bertambahnya waktu malam, iaitu pada musim sejuk. Dan tidakkah kamu lihat bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menundukkan matahari dan juga bulan. Setiap satu ni yajri ila ajalin musamma. Dia bergerak, berputar pada orbit dia. Ni tuan-tuan kena ngaji sains lah, saya tak pandai. Bumi mengelilingi matahari dan matahari sendiri dia berputar pada paksi dia ataupun pada orbit dia. Wallahu alam ayat dia macam mana dari sudut sains. Tetapi Allah SWT kata wal qamara wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menundukkan matahari dan juga bulan. Kullun yajri ila ajalin musamma. Setiap ni tuan-tuan, daripada matahari, bulan ataupun secara umumnya segala makhluk yang ada di dalam bumi ini, sistem cakrawala ni, yajri ila ajalin musamma, dia bergerak berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pergerakan ini ila ajalin musamma adalah untuk satu tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dalam kehidupan dunia hari ini, lebih kurang 24 jam lah putaran satu hari, satu malam, betul tak? Dan kalau ikut peredaran musim, dia ada musim yang mana siangnya banyak ni, malamnya banyak ni. Dia punya bilangan jam. Itu semua ialah ila ajalin musamma. Itu semuanya adalah ila ajalin musamma, kepada satu tempoh yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan. Musamma iaitu ialah muhaddad, yang telah ditentukan. Dan satu lagi ialah sehingga hari kiamat lah. Benda ini akan berterusan sehingga hari kiamat. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala membuat keputusan bahawasanya alam ini, keseluruhan alam ini akan hancur. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala membuat keputusan bahawasanya seluruh sistem alam ini akan hancur, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan dengan bumi yang lain, dengan langit yang lain. Manusia akan dikembalikan daripada kubur mereka. Manusia akan dihalau pergi ke medan mahsyar, tempat manusia berkumpul untuk dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah penyudahnya sama ada memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala ataupun memasuki neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari yang mana bumi akan ditukarkan, langit-langit akan ditukarkan. Ila ajalin musamma, maksudnya sistem alam ini tuan-tuan, langitnya, buminya, peredaran musimnya, pasang surut airnya, pergerakan bintang, bulan dan juga matahari, ini semua tuan-tuan ila ajalin musamma, adalah untuk satu tempoh yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa annallaha bima ta'maluna khabir, dan tidakkah kamu ketahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang telah kamu lakukan. Tidak ada satu perkara pun tuan-tuan yang akan tersembunyi daripada ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala,
dan Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan membalas umat manusia berdasarkan apa yang dia telah lakukan di atas muka bumi dahulu. Kalau baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan balas dengan kebaikan. Kalau buruk, jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak ampun, Allah Subhanahu Wa Taala akan balas dengan sifat adil Allah Subhanahu Wa Taala. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dzalika ialah isim isyarah, iaitu kata tunjuk. Itu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala isyaratkan kembali kepada semua bukti-bukti keagungan kekuasaan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut sebelum ini. Ciptaan-ciptaannya tentang apa sahaja penciptaan di langit, apa sahaja penciptaan di bumi, apa sahaja perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah buat sebelum ini untuk menunjukkan betapa hebat, betapa berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala, adalah untuk apa? Bi annallaha huwal haqq, sebagai satu bukti, satu dalil bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala hanya senya dia sahaja satu-satunya zat yang mana maha benar, iaitu ats-tsabit, yang mana benar. Itulah wajibul wujud, yang mana kewujudannya di dunia ini adalah wajib, iaitu tanpa ada faktor-faktor lain. Memang wajibul wujud, yang mana wajib untuk ada. Tidak berhajat kepada pencipta, tidak akan sekali-kali hilang, tidak akan sekali-kali gugur, tidak akan sekali-kali boleh digulingkan. Itulah al-haqq, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang thabit, Allah Subhanahu Wa Taala yang benar, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib untuk disembah, wajib untuk ditaati, dan tidak ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana menyerupai, menyamai Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh disembah, yang mana boleh ditaati. Dzalika, semua ayat-ayat tanda-tanda sebelum ini adalah untuk membuktikan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah al-haqq, iaitu Tuhan yang maha benar. Dan membuktikan juga bahawasanya wa anna ma yad'una min dunihil batil, apa sahaja yang umat manusia, terutamanya musyrikin Mekah pada waktu tersebut, kafir Quraisy pada waktu tersebut, yang mana mereka doa, yang mana mereka panggil, yang mana mereka sembah, yang mana mereka pusatkan permohonan, permintaan mereka, mereka sampaikan hajat-hajat dan keinginan mereka selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu semuanya adalah batil. Itu semua adalah batil, iaitu zail, pasti akan hilang, pasti akan hancur, penuh dengan sifat kekurangan. Mereka semua adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mereka boleh disembah? Bagaimana mereka boleh ditaati? Bagaimana manusia boleh meminta sesuatu daripada mereka? Nampak tak? Kalaulah mereka menyembah patung berhala itulah kayu, tuan-tuan, batu, yang mana la yanfa'u wa la yadur. Mereka tidak boleh memberi manfaat dan mudarat. Kalaulah patung berhala itu ialah ibarat ataupun sebenarnya adalah gambaran bagi orang-orang yang saleh telah mati, mereka telah mati, tuan-tuan. Mereka telah mati. Kedudukan mereka pun kita tak tahu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala macam mana. Memang secara zahirnya saleh, kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Dah, insya-Allah mereka ialah ahli syurga, tetapi hakikat sebenarnya kita tidak tahu. Mereka pun berhajat kepada apa? Berhajat kepada rahmat kasih sayang, pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana manusia boleh menyembah manusia? Bagaimana manusia boleh meminta pertolongan kepada manusia pada perkara-perkara yang mana bersifat khususiat Allah? Allah Subhanahu Wa Taala sahaja boleh buat, seperti menurunkan hujan, mengurniakan rezeki, memberikan anak, kekayaan untuk menyelamatkan daripada musibah, bala bencana dan seumpamanya. Bagaimana manusia tergamak untuk meminta pertolongan kepada manusia seperti mereka, bahkan manusia tersebut telah mati. Wa anna ma yad'una min dunihil batil, dan supaya mereka mengetahui bahawasanya apa sahaja yang mereka sembah, mereka doa, mereka minta, mereka pohon daripada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah batil, iaitu perkara yang mana tidak benar, perkara yang mana akan hilang, akan hancur, tidak ada kuasa untuk memberi manfaat dan juga mudarat. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan semua tanda-tanda itu, bukti-bukti itu adalah untuk menunjukkan bahawasanya hanya sahaja Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang maha tinggi dan juga maha besar. Al-Ali, maha tinggi dari sudut kekuasaan, dari sudut kedudukan, dan Allah Subhanahu Wa Taala maha besar. Tuan-tuan, kita tak boleh nak terjemah sangat perkataan-perkataan lagu ni, nanti orang salah faham. Besar ni dinampak macam gemuk ke pula kan, tak boleh. Tetapi nak ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa, maha tinggi, maha esa, maha agung, maha mulia, maha bijaksana, maha segala-galanya. Segala sifat kesempurnaan adalah ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, beyond our imagination,
lebih daripada apa yang kita mampu untuk fahami. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha suci daripada segala sifat kekurangan. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah maha tinggi dan juga maha besar, maha agung. Jadi tuan-tuan, ulama-ulama kita, mereka tulis kitab yang pelbagai sebenarnya dalam mensyarahkan al-asma al-husna, dalam mensyarahkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi senang ceritanya, kalau kita baca kitab-kitab tersebut, banyaklah Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah. Tak silap saya, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi juga ada syarahkan Al-Asma'ul Husna. Adalah orang lain lagi, ulama-ulama lain lagi yang syarah. Dan sebenarnya kebanyakan nama-nama ini, dia macam cara syarah dia tu kena pada, bukanlah semua nama, tetapi ada banyak nama yang mana syarah dia nampak lebih kurang sama kan. Nampak lebih kurang sama. Tapi sebenarnya dia adalah dia punya ciri-ciri yang membezakan antara satu nama dengan satu nama. Tetapi bagi kita, orang yang mana bahasa ni adalah agak terhad. Terutamanya bahasa Arab ni bukan bahasa kita pula. Dan bila kita belajar pun, kita belajar atas dasar belajar. Dia bukan satu benda yang bersifat dhauq ataupun saliqah. Benda yang mana bukan satu benda yang dirasai disebabkan dia ialah penutur jati dan juga asli bagi bahasa tersebut. Jadi kita pun nak cerita panjang pun, faham pun kurang. Apatah lagi nak cerita dengan bahasa yang bukan bahasa Arab, lagilah kurang. Jadi maksud tu mungkin 1% sahaja sampai daripada 100% maksud yang ada dalam bahasa Arab yang difahami oleh penutur asli dan juga jati. Ala kulli, secara umumnya ayat yang ke-30, bukti-bukti tersebut adalah bukti yang Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan. Allah Subhanahu Wa Taala telah zahirkan di alam semesta ini untuk menunjukkan bahawasanya hanya sahaja Allah Subhanahu Wa Taala sahaja Tuhan yang maha benar. Selain daripada Allah, semua makhluk tuan-tuan, bukan Tuhan pun. Dan apa sahaja manusia sembah, manusia agungkan, manusia besarkan, manusia minta pertolongan daripadanya, selain daripada Allah, itu semuanya makhluk, adalah batil, iaitu tidak benar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala maha tinggi dan juga maha agung, maha besar. Allah Subhanahu Wa Taala selepas cerita tentang bukti-bukti di langit sana, Allah SWT suruh tengok pula apa yang ada di bumi. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayatih. Inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur. Tidakkah kamu melihat bahawasanya al-fulk di sini ialah as-sufun, iaitu bahtera-bahtera ataupun kapal-kapal. Tajri fil bahr, telah berlayar, bergerak di lautan ataupun di sungai yang besar, yang ada air yang banyak, bi ni'matillah, yang mana mereka itu, kapal-kapal itu, bahtera-bahtera tersebut, mereka dapat bergerak di atas air yang banyak di lautan ataupun di sungai yang besar, adalah dengan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan liyuriyakum min ayatih, untuk Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kamu semua tanda-tanda kehebatan, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ini nikmat yang besar tuan-tuan. Kalau kita tengok hari ini, apa yang berlaku di terusan Suez hari itu kan, bila ada satu kapal besar yang mana telah menghalang terusan Suez. Apa yang berlaku tuan-tuan? Disebabkan oleh angin. Terhalang tuan-tuan. Satu kapal yang mana menyebabkan kerugian bilion-bilion untuk tempoh dalam seminggu, tak silap saya. Syarikat rugi bilion-bilion. Kerana apa? Kerana angin. Kerana apa? Kerana angin. Ya Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan sebagai satu sebab untuk memudahkan pergerakan perjalanan kapal. Betul lah, manusia sekarang ada teknologi dia. Dia boleh kononnya gerakkan kapal kelajuan sekian, slownya sekian, boleh putar arah sekian-sekian. Tapi semua benda itu tuan-tuan bukan 100% dalam kemampuan manusia, tidak. Masih lagi, itu ialah dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau datangnya taufan, kalau datangnya angin yang kuat, kalau ombak mengganas, kalau berlakunya kegelapan, apa yang manusia boleh buat tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala telah tundukkan angin dan juga lautan, air-air ini untuk memudahkan urusan manusia, untuk transport barang daripada satu tempat ke satu tempat. Untuk transport barang daripada satu tempat ke satu tempat. Untuk pergi daripada satu tempat ke satu tempat. Sebab sebagaimana kita tahu tuan-tuan, dunia hari ini kebanyakannya adalah daripada air, permukaannya ialah air.
bukan semuanya adalah tanah yang mana sekira-kiranya senang untuk manusia bergerak ke sana sini. Ini kita cerita zaman dulu lah, sebelum ada kapal terbang dan seumpamanya. Nampak tak tuan-tuan? Kalau bentuk muka bumi dengan padang pasirnya, dengan kawasan yang mana bergunung, berbukitnya, benda itu semua susah kalau tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi medium air ini untuk menjadi wasilah, untuk menjadi cara manusia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, untuk berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, untuk berniaga, untuk bawa barang dan seumpamanya. Nampak tak tuan-tuan? Itu merupakan nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok seketul besi tuan-tuan yang begitu berat, apabila dicampak ke dalam air, pasti dia akan tenggelam. Tapi sekarang kapal bahtera yang mana tak tahu berat dia banyak mana tuan-tuan, dengan bawa orang lagi, dengan bawa barang-barang lagi, tetapi dengan kuasa kudrat Allah sebagai nikmat daripada pihak Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia, pada masa yang sama untuk menunjukkan kehebatan, kekuasaan, keagungan, betapa pengasih penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat manusia. Kapal yang begitu berat, yang saya tak tahu nak sebut dia punya unit berat tu macam mana tuan-tuan, dengan segala benda yang ada dalam tu, dah jadi macam satu kampung, satu bandar dalam kapal-kapal hari ini tuan-tuan. Nak bergerak di atas air dengan begitu mudah, bergerak di atas air dengan begitu mudah, tidak tenggelam. Li yuriyakum min ayati inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya dalam perbuatan tersebut, kita tengok pergerakan kapal, perjalanan kapal adalah ayat, tanda-tanda bagi setiap orang yang mana sabar, yang begitu penyabar, dan juga orang yang mana begitu bersyukur. Kenapa disebut sabar? Sebab tuan-tuan, bila kita bergerak di lautan, mestilah ada ujian-ujian dia, betul tak? Ada ujian-ujian dia, seperti ribut, seperti ombak yang kuat. Tetapi dia sabar. Macam mana? Kehidupan memang macam tu. Duduk di lautan pun ada ujian dia, duduk di udara pun ada ujian dia. Hatta kalau kita guna mode transportation di atas jalan darat pun ada ujian dia. Tetapi jika berlaku apa-apa, manusia bersabar. Likulli sabbarin syakur, bagi setiap orang yang mana bersabar. Bagi setiap orang yang bersabar, kalaulah ada perkara-perkara yang mana memudaratkan. Dan dia juga adalah ayat, tanda-tanda, bukti-bukti bagi setiap orang yang bersyukur. Sebab tuan-tuan, ghalib-ghalibnya dalam kehidupan kita ni, banyak rahmat, banyak manfaat berbanding orang kata musibah dan juga kecelakaan. Puluh-puluh tahun kita naik kapal terbang, walillahilhamd tuan-tuan. Hari ni, sampai hari ni, masih belum berlaku perkara-perkara yang bahaya yang boleh meragut nyawa ataupun berlaku orang kata kerosakan anggota badan dan sebagainya. Alhamdulillah sampai hari ini tak berlaku lagi pada saya. Alhamdulillah. Cuma adalah sekali-sekala terpusing-pusing di udara kerana cuaca tidak elok, yang mana landing dia pun tak berapa smooth. Jadi bila berlaku perkara-perkara tersebut, kita sabar. Kita tahu semua ni ialah ujian daripada Allah SWT. Dan sebenarnya banyak yang kita selamat pun. Begitu juga naik kenderaan, naik kereta, naik motor. Puluh-puluh tahun kita naik kereta, naik motor. Elok tuan-tuan. Cuma sekali-sekala adalah masuk parit. Sekali-sekala adalah terlanggar kereta orang. Jadi bila berlaku, kita kena sabar. Bila terlanggar kereta orang, kita kena tulislah memo. Letak nombor telefon. Jangan lari tuan-tuan. Jadi, dalam keadaan kita selamat, kita bersyukur pada Allah SWT. Berapa ramai di kalangan kita ini tuan-tuan, masuk kenderaan, naik kenderaan, sampai ke destinasi, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan syukuran begitu banyak. Kerana Allah SWT telah menyelamatkan kita daripada segala musibah, bahaya, bala bencana, mara bahaya. Siapa di kalangan kita yang betul-betul bersyukur tuan-tuan? Cuma ramai di kalangan kita, kalau jadi apa-apa sikit, kita akan maki, kita akan hamun. Sedangkan Allah SWT kata semua benda yang berlaku ni adalah sebagai ujian untuk manusia. Untuk tahu manusia ni, dia bersyukur ataupun tidak bersyukur. Manusia ni dia sabar ataupun tidak sabar. Sebab orang yang beriman ni tuan-tuan, apabila berlaku benda yang baik pada dia, dia akan bersyukur. Itulah kebaikan untuk dia, sebagaimana dalam hadis. Apabila berlaku perkara yang dia tidak sukai dalam kehidupan dia, ditimpa musibah bencana, dia akan sabar. Maka itu juga adalah kebaikan untuk dia. Dan perkara ini, semua keadaan, semua bentuk kehidupan, semua keadaan, sama ada baik ataupun buruk pada pandangan manusia, semua ialah kebaikan untuk manusia. Sebab, tengok cara dia deal. Kalau dia syukur, itulah kebaikan. Kalau dia sabar pada perkara yang tidak elok, itulah juga kebaikan.
Sebab kehidupan kita, tuan-tuan, yang lastnya bukan kehidupan dunia ni. Kehidupan ialah kehidupan akhirat kita. Sama ada kita balik bawa pahala amalan yang banyak ataupun kita bawa dosa yang banyak. Setiap tingkah laku kita di dunia ni, tuan-tuan, sama ada duduk kita, berdiri kita, sentuh kita, lepas kita, apa sahaja yang kita buat, semuanya ada hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pahala, ada dosa. Nampak tak? Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya di dalam perkara tersebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan perjalanan kapal-kapal bahtera di lautan, itu ialah sebagai satu tanda, satu ayat, satu tanda bahawasanya betapa berkuasanya, betapa besarnya, betapa hebatnya, betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama, betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, betapa lembutnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan umat manusia ini. Saya ingat satu bayan Maulana Sulaiman Kettani hafizahullah. Dia kata hari ni bila kita naik kapal terbang, tuan-tuan, tinggi di langit sana, dan kebanyakan kapal terbang dalamnya ada maksiat. Arak dihidangkan. Nampak ada? Arak dihidangkan. Banyaklah benda-benda yang mana maksiat di sana. Manusia tergantung antara langit dan juga bumi. Bergeraknya kapal terbang tersebut adalah dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Betapa penyabarnya Allah, tuan-tuan, dalam keadaan manusia memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala di langit sana. Minum arak, melakukan maksiat dan juga kemungkaran. Betapa penyabarnya Allah, betapa lembutnya Allah untuk umat ini. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi sampaikan kapal terbang tersebut dengan selamat ke destinasi yang manusia ingin tuju. Cuba bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala, na'udzubillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita, pelihara kita semua, tuan-tuan. Zahirkan kemurkaan dia, tuan-tuan. Apa yang akan berlaku hari ini, tuan-tuan? Manusia akan mati. Akan berlaku crash. Akan berlaku crash di sana sini. Akan berlaku crash di sana sini. Akan berlaku kemalangan di sana sini. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab manusia ni, Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya untuk umat ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberi mohlah kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala memberi tempoh kepada mereka supaya mereka sedar, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penyayang, Maha Pengasih untuk umat ini, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala cerita pada ayat yang ke-32 berkaitan orang kafir apabila mereka berada di dalam bahtera-bahtera mereka, kapal-kapal mereka di lautan. Mereka kan orang tak beriman dengan Allah. Mungkin pasti dah, tuan-tuan. Mungkin pasti still. Tapi mungkin ghalib zan yang kuatnya mereka akan bawa bersama dengan mereka Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung berhala mereka. Sebagaimana adat orang-orang Arab jahiliah, bila mereka bermusafir, mereka akan bawa Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung mereka sebagai berkat untuk menjaga, untuk memelihara, melindungi mereka. Jadi, kalaulah mereka berada di dalam bahtera mereka, kapal-kapal mereka, dalam pelayaran mereka, musafiran mereka daripada satu tempat ke satu tempat. Apabila mereka dilampung oleh ombak, ombak yang mana begitu tinggi, ombak yang menggila, angin yang tidak tentu hala, seperti taufan datang melanda, apa yang berlaku, tuan-tuan? Pada waktu tersebut, mereka akan minta hanya senya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Patung-patung yang mereka bawa ni, tuan-tuan, mereka tak minta dah. Mereka tahu dah, patung ni sendiri tak akan selamat dengan diri mereka sendiri. Apatah lagi nak menyelamatkan orang lain. Kalau rumah terbakar, orang yang kena bawa keluar patung tersebut. Bukan patung tu selamatkan orang yang sedang berada dalam rumah terbakar. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu mereka akan minta tolong semata-mata kepada Allah. Ini dalil bahawa dalam hati mereka ada tauhid, tuan-tuan. Cumanya bila mereka keluar dalam keadaan biasa, mereka telah disesatkan oleh syaitan, hawa nafsu mereka, keinginan mereka. Dah takut kepada cemuhan, celaan, cercaan manusia yang berada dalam masyarakat mereka. Jadi menyebabkan mereka meninggalkan tauhid. Sebab tu Allah Taala kata bal aktsaruhum la ya'lamun dalam ayat sebelum ni. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika tanya pada mereka, siapa cipta 7 petala langit, 7 petala bumi, maka mereka akan cakap Allah. Bila itu zat yang mana hanya satu-satunya zat yang boleh mencipta. Orang lain tak boleh mencipta. Maksudnya, itulah satu-satunya zat yang mana bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kalau zat lain ada sifat kesempurnaan, sepatutnya dia boleh mencipta. Kalau dia tak boleh mencipta, maksudnya dia zat yang bukan sempurna, zat yang penuh dengan kekurangan.
Bila tanya mereka, memang mereka cakap hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mencipta. Bila sabit, bila jelas bahawasanya Allah sahaja yang mencipta, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya zat yang mana bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi sepatutnya mereka hanya menyembah Allah sahaja, memusatkan permohonan, doa mereka, meminta pertolongan, mematuhi, mentaati hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tidak begitu, tuan-tuan. Bila berada dalam satu masyarakat, society, yang mana syirik dan kufur telah menyeliputi masyarakat tersebut. Tambahan pula, syaitan yang berusaha siang malam dengan tentera-tentera dia untuk menyesatkan cucu cicit Nabi Adam AS. Kemudian keinginan nafsu manusia untuk dapat harta, untuk dapat kedudukan, untuk dapat pangkat darjat dalam masyarakat, menyebabkan mereka telah lupa dan melupakan apa yang diiktikad sebenar oleh hati mereka. Bahkan melupakan apa yang telah disebut oleh mulut mereka apabila ditanya, siapa yang cipta 7 petala langit, 7 petala bumi. Jadi begitu juga manusia, tuan-tuan, bila berada dalam syada'id, bila berada dalam kesusahan, mereka akan minta pada Allah. Tetapi bila Allah selamatkan mereka, ada yang beriman. Dan majoritinya kembali kepada kesyirikan dan kekufuran. Sebab itulah para ulama kita kata, masuk syurga adalah dengan rahmat Allah, masuk neraka ialah dengan sifat adil Allah. Berbezanya kedudukan dalam syurga, dalam neraka adalah dengan amal. Peringkat, level yang berbeza dalam syurga sebab berbezanya amal. Berbezanya kedudukan dalam neraka disebab berbezanya amal. Tetapi kekalnya dalam syurga, kekalnya dalam neraka adalah dengan niat. Sebab apa, tuan-tuan? Manusia ni kalau dia niat untuk kufur, dia tetap akan kufur. Walaupun diberi kehidupan beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun. Kalau manusia, dia niat untuk taat pada Allah, beriman pada Allah, maka dia tetap akan beriman pada Allah. Nampak tak? Sebab tu orang-orang kafir ni, mereka akan kembali kepada Allah hanya bila mereka berada dalam keadaan terdesak. Selepas itu, bila mereka selamat, kembali ke daratan, kembali kepada kaum keluarga mereka, harta benda mereka, masyarakat mereka, niat mereka untuk kufur berterusanlah, tuan-tuan. Benda ni Allah SWT sebut dalam pelbagai tempat dalam Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang ke-32 ni, wa idza ghashiyahum maujun kadh-dhulali da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ila al-barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Wa idza ghashiyahum maujun, apabila ombak telah menyeliputi mereka, kadh-dhulal, seperti bayang yang mana telah meliputi manusia. Kalau kita tengok, tuan-tuan, kalau kita lalu bawah bangunan yang tinggi kan, kawasan yang asalnya panas, kemudian kita lalu bawah bangunan yang tinggi, kan kita telah diseliputi oleh bayang. Lalu bawah pokok, kita telah diseliputi oleh bayang. Ataupun bila awan yang tebal lalu atas kepala kita pada musim panas, kan kita akan diseliputi oleh bayang. Jadi begitulah juga al-mauj, al-amwaj, iaitu ombak yang mana mengganas begitu tinggi telah menyeliputi mereka daripada atas. Bukan ombak yang pukul menyebabkan perahu bahtera bergolak ataupun bergoyang-goyang sikit tu, tuan-tuan. Benda ni dah naik daripada atas, menyeliputi manusia. Wa idza ghashiyahum maujun kadh-dhulal, apabila datangnya ombak-ombak seperti dhullah. Dhulal ialah jamak bagi dhullah, iaitu seperti bayang yang mana menyeliputi manusia. Da'awullah, pada waktu tersebut mereka akan memohon, berdoa hanya sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mereka membulatkan keyakinan mereka, keinginan mereka, transparentnya hati mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka membulatkan permohonan, permintaan mereka, doa mereka, ibadat mereka hanya sahaja pada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Mukhlishina lahu ad-din. Ad-din di situ ialah ad-du'a dan juga al-ibadah. Pada waktu tersebut, doa, permohonan mereka, ubudiah mereka hanya sahaja kepada Allah. Tidak kepada patung yang mereka bawa. Tidak kepada patung yang mereka tinggalkan di kampung halaman mereka. Tidak, tuan-tuan. Tidak memanggil mana-mana makhluk selain daripada Allah. Tidak Nabi Khidir, tidak Buya Mulkan, tidak Said Badawi, tidak Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak, tuan-tuan. Ini orang kafir, tuan-tuan. Apatah lagi kalau orang yang mengaku umat tauhid, tetapi apabila berada dalam syiddah, berada di dalam keadaan susah payah, tiba-tiba tak nampak dalam kepala tu Allah.
Tak nampak dalam kepada Allah. Nampak manusia-manusia yang lain. Hak tu dia kena check balik lah iman dia, tuan-tuan. Kita tak kata dia syirik, kita tak kata dia kafir. Tetapi, boleh check balik iman masing-masing. Pergantungan harap pada waktu tersebut kepada siapa? Pergantungan harap kepada siapa pada waktu tersebut? Saya ingat bila ada perdebatan antara, ialah geng-geng Salafi lah biasanya dengan golongan Sufi Tarikat dalam channel Al-Mustaqillah pada bulan puasa dalam berpuluh tahun lepas lah, tuan-tuan. Satu orang Syekh ni, dia daripada Iran asalnya, tapi dia duduk Saudi lah. Duduk Saudi lepas tu. Syekh Muntasir Al-Banlushi, tak silap saya. Dia kata, kalau kita pergi di negara-negara umat Islam, macam di Central Africa, di negara umat-umat Islam, apa yang berlaku di kubur-kubur orang yang saleh ataupun kubur wali-wali yang mereka za'am, yang mana mereka sangka wali-wali. Apa yang berlaku di kubur-kubur orang yang saleh itu, di kubur wali-wali tersebut, tidak berlaku hatta di kubur-kubur orang kafir dan musyrikin di negara-negara Eropah. Ta'zim kubur kita, tuan-tuan, melampau sampai tak ada tandingan dengan ta'zim kubur di sisi orang-orang Yahudi dan juga Nasara di negara-negara Eropah. Sedangkan kalau dalam hadis-hadis dulu, apabila para sahabat balik daripada Habasyah, cerita tentang kanisah-kanisah, gereja-gereja di sana. Cerita tentang kanisah, gereja di sana, patung-patung yang diukir. Nabi SAW katakan, laknat Allah ke atas Yahudi dan juga Nasara. Apabila ada orang soleh ataupun Nabi di kalangan mereka mati, maka mereka akan ukir patung-patung, mereka akan sembah, mereka akan ambil cakna dengan kubur-kubur Nabi ataupun orang soleh tersebut. Sehinggalah sekali benda itu menjadi sembahan mereka, menjadi tempat ibadat mereka. Nampak tak, tuan-tuan? Sepatutnya benda ni lah amalan orang Yahudi dan Nasara, tapi benda ini berpindah menjadi apa? Menjadi ihtimam, menjadi benda yang diambil berat oleh umat Islam, yang mana mereka mengaku mereka adalah umat tauhid, umat yang mana mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengaku mereka ialah umat sunnah yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tengok benda ni berlaku, tuan-tuan, pada zaman Nabi, bila kita tengok benda ni berlaku pada zaman sahabat, ta'zim kubur, hiasan kubur, berada di kubur seolah-olah ialah masjid, tempat iktikaf untuk solat, untuk baca Quran dan seumpamanya. Bila kita tengok dalam sejarah salaf, dalam sejarah Nabi, dalam sejarah sahabat, sedangkan para sahabat mereka ialah orang-orang yang besar kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tengok benda ni berlaku di Baqi', bila kita tengok benda ni berlaku di Quba, bila kita tengok benda ni berlaku di Uhud, bila kita tengok, tak ada dalam riwayat. Ada riwayat ziarah kubur, tak ada masalah, tuan-tuan. Kita tidak khilaf dalam perkara tersebut. Tetapi perkara-perkara yang mana berlaku, ritual-ritual yang berlaku, syiar-syiar yang berlaku di kebanyakan kubur orang yang saleh ataupun orang yang disangka wali dan seumpamanya, benda ini tidak dikenali daripada Islam. Benda ini tidak dikenali daripada Islam. Benda ini asalnya ialah amalan Yahudi dan Nasara. Yahudi Nasara pun tinggal benda tu, tuan-tuan, sekarang. Apatah lagi kita umat tauhid, sepatutnya kita menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang mana tidak ada asal usulnya daripada Islam dan bukan daripada ajaran Islam. Dalam ayat yang ke-32 ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, wa idza ghasyahum mawjun kadhulali da'awullah mukhlishina lahuddin. Mereka akan minta doa pertolongan, ubudiah mereka hanya saja untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Falamma najjahum, apabila Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan mereka, ilal barri, mereka sampai ke daratan. Faminhum muqtasid, maka ada di kalangan mereka, faminhum muqtasid, ada di kalangan mereka orang yang macam mana, tuan-tuan? Orang yang mana tidak menunaikan kesyukuran sebagaimana yang wajib untuk mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muqtasid, dia taklah jadi syirik, tapi dia muqtasid, dia half-half. Tidak iman, tidak kufur. Dia mukmin tapi dia tidak beriman sebagaimana yang sepatutnya, tidak bersyukur. Dia buat lupa. Macam kita manusia, bila diuji sikit ada orang tolong, lepas tu kita senyaplah, tuan-tuan. Kita tak ucap terima kasih kepada Allah, kita tak bersyukur kepada Allah. Ada muqtasid. Tetapi dalam masa yang sama, adanya golongan yang mana bersifat jahid. Hak ni hak paling ramai lah. Mereka ingkar, kembali kepada kekufuran, kembali kepada syirik.
Last sekali mereka kata, mereka telah diselamatkan sebab ada patung berhala yang dibawa bersama dengan mereka. Hari ini tuan-tuan, cubalah tengok apa yang akan berlaku. Mungkin ada orang kata sebab bawa logo tertentu, tanda tertentu, mereka selamat. Ini tuan-tuan, pemisah antara iman dan syirik ini tuan-tuan. Orang kata senipis kulit bawang. Sehalus rambut tuan-tuan. Sehalus rambut. Dan sangat sedikit yang mana akan kembali kepada iman, akan kembali kepada taubat, istighfar. Kalau daripada kufur, kembali kepada Islam. Daripada syirik, kembali kepada iman. Kalau daripada maksiat, kembali kepada taat. Itu memang sikit. Allah Ta'ala kata, فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ. Ada di kalangan mereka yang so-so, half-half. Tetapi yang ramainya akan kembali kepada syirik, akan kembali kepada kufur, akan kembali kepada maksiat. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا illa kullu khattarin kafur. Dan hanya saja yang akan melawan ayat-ayat kami, mengingkari ayat-ayat kami, ialah setiap orang yang mana khattar. Khattar ni ialah gaddar. Gaddar ni ialah orang yang khianat. Gaddar ni ialah orang yang khianat, tuan-tuan. Orang yang mana penuh dengan tipu daya. Dan juga kafur, orang yang mana begitu tidak bersyukur, orang yang mana begitu ingkar, orang yang mana begitu tidak berterima kasih. Nampak tak? Orang yang mana begitu tidak berterima kasih. Kemudian Allah SWT memberi peringatan kepada saya dan tuan-tuan. Sebelum ni peringatan kepada kaum musyrikin Makkah. Berkaitan dengan hakikat dunia ini. Sekarang kaum musyrikin tak ada dah. Quran ni sampai pada kita. Peringatan adalah untuk kita. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Walaupun khitab ni asalnya ialah untuk orang Makkah. Sebab surah ni turun di Makkah. Sekarang khitab ni sampai kepada kita. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun wa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqa fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi gharur. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Tuhan kamu. Bukan setakat takut, tuan-tuan. Kita punya amalan kita kena berhati-hatilah. Kita dah bagi tahu banyak kali kan maksud takwa. Ittiqa ni ialah macam kita memelihara diri kita. Kita membentengi diri kita daripada perkara-perkara yang mana boleh menyakiti kita. Perkara yang boleh memudaratkan, membahayakan kita. Jadi itu maksud ittaqu. Ittaqu, takutilah diri kamu. Takutilah Tuhan kamu dengan cara macam mana? Satu, kamu takut ta'zim, ijlal. Hak tu memang antara orang kata rukun lah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa yang sama, takut kepada Tuhan dengan erti kata kita memelihara diri kita daripada azab Tuhan, daripada hukuman Tuhan, daripada kemukaan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara macam mana, tuan-tuan? Dengan cara kita hidup sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, dari sudut akidahnya, dari sudut amalan perbuatan sehariannya, dari sudut akhlaknya. Nampak tak? Itu maksudnya. Iaitu senang cerita ikut syariat dari sudut akidah, dari sudut fiqahnya, dari sudut akhlaknya, dari segenap sudut kehidupan yang wajib ke atas kita, tuan-tuan. Ittaqu rabbakum, wahai manusia, takutilah Tuhan kamu semua. Wakhshaw, dan takutilah juga. Kalau tuan-tuan belajar bahasa, ulama akan bagi tahu lah apa beza ittaqaw, ikhshaw, takut. Kita semua terjemah takut je. Tak, yauman, satu hari. Hari ke apa tu? Hari kiamat lah. Hari yang mana begitu dahsyat. Hari yang mana tidak ada nasab yang mana boleh menyelamatkan ahli keluarga dia. Hari yang mana tidak ada harta boleh menyelamatkan tuan dia. Hari yang mana tidak ada kawan yang mana boleh menyelamatkan kawan dia. Nampak tak, tuan-tuan? Yauman, satu hari. Hari macam mana? La yajzi walidun an waladihi. Tidak ada satu orang ayah pun yang mana dapat menyelamatkan anak dia. Wala mauludun wajazan an walidihi syai'a. Dan tidak ada satu orang anak pun yang dapat menyelamatkan ayah dia. Daripada apa? Daripada hukuman Allah, daripada keputusan Allah, daripada kemarahan, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak, tuan-tuan? Banyak sangat ayat yang macam ni yang menunjukkan bahawasanya manusia akan lari daripada kaum keluarga masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari mana manusia akan lari daripada saudara-saudara dia, daripada ibu ayah dia, daripada anak pinak dia, daripada suami isteri. Likullin, macam mana? Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Pada hari tersebut, manusia
ada kesibukan masing-masing. Ada urusan peribadi yang ingin disempurnakan, yang ingin ditunaikan. Maksudnya, masing-masing nak selamatkan diri masing-masing. Tidak ada orang yang mana boleh menyelamatkan sesiapa pun. Tidak ada orang yang mana boleh menyelamatkan sesiapa pun, kecuali orang yang mana Allah SWT bagi kepada mereka kuasa syafaat. Kecuali orang yang mana Allah SWT bagi kepada mereka kuasa syafaat. Nabi-Nabi, para ulama, syuhada, dan seumpamanya sebagaimana kita belajar dalam kitab-kitab akidah, tuan-tuan. Tetapi secara umumnya, orang kata, benda yang umumnya, kaedah asalnya ialah setiap seorang akan lari daripada setiap seorang yang lain. Tidak dapat memberi manfaat. Sebab tu, Sayyidina Ibrahim AS, dia kata kepada Allah SWT, kan ayat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang mana tidak ada harta ataupun anak pinak mana boleh menyelamatkan. Maksudnya, masa tu kalau kita tengok konteks surah tu, tak salah saya surah Syu'ara tu, Nabi Ibrahim AS, dia sedang bermunajat, dia sedang bercakap dengan Allah, merayu pada Allah. Wala tukhzini yawma yub'athun. Jangan sekali-kali, wahai Allah, kamu malukan aku, hinakan aku pada hari manusia akan dibangkitkan nanti. Sebab ayah dia tidak beriman. Betul tak? Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang mana harta anak pinak tidak akan dapat memberi manfaat kepada siapa, tuan-tuan? Kepada pemiliknya ataupun kepada kaum keluarganya yang mana tidak beriman. Kecuali orang yang mana datang dengan hati yang bersih saja, iaitu iman yang mana tidak ada syirik padanya. Walaupun iman lemah tetapi tidak ada syirik, insya-Allah dia akan selamat. Dia akan selamat. Jadi tuan-tuan, Allah SWT memberi peringatan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dengan erti kata hidup sebagaimana Allah kehendaki. Dari sudut akidahnya, dari sudut syariatnya, dari sudut sulukiat, akhlakiyatnya. Dan kita kena takut pada hari kiamat. Bila takut, maksud kita kena bersedialah untuk berhadapan dengan hari kiamat tersebut. Bila ada sahabat tanya Nabi SAW, mata sa'ah. Bila hari kiamat akan berlaku? Nabi tanya, ma'adattalah, apa yang kamu telah persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Nampak tak? Itu yang paling penting. Kita takut pada hari kiamat bukan orang kata saja for the sake of takut. Bukan, tuan-tuan. Maksudnya kefahaman di sebalik itu ialah kita kena bersedia untuk menghadapi hari kiamat. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Dalam kes ni tidak ada ayah boleh selamatkan anak, tidak ada anak boleh selamatkan ayah. Nampak tak? Kalaulah dalam kes dahulu, tuan-tuan, pada zaman Mekah dulu, mungkin anak-anak takut untuk masuk Islam disebabkan oleh ayah dia. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, baik, kamu takut hari ini kepada ayah kamu yang berkuasa, yang ada harta semua tu. Pada hari kiamat, ayah kamu tidak boleh selamatkan kamu. Sebab tu Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu, tuan-tuan, antara yang syahid di Uhud, dia adalah antara orang yang paling kaya di Mekah, pemuda yang paling kaya di Mekah. Dalam kitab-kitab sejarah, dalam Syiar A'lamin Nubala, tak silap saya, orang kata dia punya minyak wangi yang begitu mahal, tuan-tuan. Dia punya minyak wangi begitu mahal, berapa puluh meter orang boleh bau dah minyak wangi dia. Dari sudut pakaian dia, satu orang pemuda bangsawan Quraisy, tuan-tuan. Satu orang pemuda bangsawan Quraisy. Tapi dia masuk Islam, dia telah tinggalkan seluruh harta dia. Dia telah tinggalkan keluarga dia, dia telah tinggalkan mak ayah dia, dia telah tinggalkan segala fame, segala kemasyhuran yang dia ada. Dia keluar ke jalan Allah, jadi antara orang yang awal buka kota Madinah untuk sediakan penduduk-penduduk Madinah untuk terima kedatangan Nabi SAW dan umat Islam yang lain, untuk ajar mereka Quran, untuk ajar mereka iman, untuk ajar mereka asas-asas Islam. Sehingga kan apabila beliau radhiyallahu ta'ala anhu syahid di dalam peperangan Uhud, tuan-tuan, Nabi SAW menangis. Tak silap saya, Nabi SAW menangis. Bahkan sahabat-sahabat yang lain pun seperti Abdul Rahman bin Auf dan seumpamanya, selepas puluhan tahun daripada peristiwa tersebut, apabila teringatkan Mus'ab ibn Umair, masih lagi menangis. Sebab apa, tuan-tuan? Pakaian Mus'ab bin Umair tidak dapat nak tutup keseluruhan tubuh dia ketika mana dia mati, tuan-tuan. Jika ditutup dia punya kaki, kepala dia akan terbuka. Jika tutup dia punya kepala, kaki dia akan terbuka, tuan-tuan. Orang yang macam ni, tuan-tuan, orang yang sedar bahawasanya keluarga dia tak akan dapat selamatkan dia. Harta kekayaan dia tidak akan dapat selamatkan dia.
kedudukan, pangkat dia, kemasyhuran dia tidak akan dapat selamatkan dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, wakhshaw yawman, takutlah satu hari la yajzi walidun an waladih wala mauludun wajazin an walidi syai'a. Inna wa'adallahi haqqa. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Setiap seorang daripada kamu akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dipertanggungjawabkan di atas setiap amalan dia. Akan dipertanggungjawabkan di atas iman dia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sekali-kali kehidupan dunia ini akan menipu kamu, dan janganlah sesekali lemah lembutnya Allah, penyayangnya Allah, pengampunnya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala lambatkan azab itu menyebabkan kamu tertipu. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Satu, jangan dunia tipu kita, tuan-tuan. Dunia dengan segala isinya, dengan janji-janji manis dunia, dengan harta benda dunia, kedudukan, pangkat dunia. Jangan sekali-kali menipu kamu. Dan dalam masa yang sama, jangan sekali-kali sifat lemah lembut Allah itu, pengampunnya Allah itu, pemurahnya Allah itu menyebabkan kamu tertipu. Sebab apa, tuan-tuan? Syaitan, bila dia datang, dia akan tipu kita dengan cara apa? Dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala ni pengampun, tak apa, Allah ni pengampun, Allah maaf, tak apa. Nah, alah, sekarang muda lagi, enjoy lah, panjang lagi umur. Lepas ni bolehlah buat amal ibadat, insya-Allah. Jangan sekali-kali perkara ini menyebabkan kita tertipu. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apakah menyebabkan kamu tertipu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana sifatnya maha pemurah, maha pengasih. Ma gharraka bi rabbikal karim. Salah jawab, sebahagian salah jawab, karam ya Rabb. Sebab lemah lembutnya engkau, pengampunnya engkau menyebabkan kami tertipu. Ayat yang terakhir, tuan-tuan, sikit lagi sabar, ada dalam 8 minit lagi lah, insya-Allah kita berhenti dalam pukul 7. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Dalam ayat, tak silap saya, dalam suratul A'raf, Allah SWT kata wa 'indahu mafatihul ghaib. Dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang memiliki mafatihul ghaib, iaitu kunci bagi perkara-perkara ghaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada seseorang pun yang mengetahui perkara tersebut kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak malaikat, tidak nabi. Kecuali malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi instruction awal pada dia untuk buatlah benda-benda tersebut tu, itu cerita lain lah. Tetapi yang paling penting, kalau Allah tak bagi tahu, tak tahulah. La ya'lamuha illahu. Tidak ada satu pun makhluk ataupun benda yang hidup, zat yang mana mengetahui perkara tersebut kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. La ya'lamuha illa hu. Wa ma tasqutu min waraqatin. Dengan ayat dia, la ya'lamuha illa hu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang gugur kecuali Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui daun itu gugur. Kalau geng-geng tabligh dulu dia kata, daun yang berada di dalam hutan Amazon sana, hutan tu sendiri gelap walaupun siang hari. Nah, pada kegelapan malam lagi gugur, itu pun semua Allah Taala tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang berada di dalam hutan belantara pada waktu malam yang begitu gelap gugur kecuali Allah Subhanahu Taala tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Dan begitulah juga tidak ada satu pasir pun yang mana, ataupun tidak ada satu habbah, tidak ada satu benih pun yang mana gugur di dalam kegelapan malam, ataupun masuk ke dalam bumi dalam kegelapan malam, ataupun satu pasir yang mana berada di dalam dasar lautan yang bergerak. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tak silap saya, gitulah ayat dia. Tidak ada satu benda yang kering, tidak ada satu benda yang basah, kecuali semuanya telah tertulis di dalam kitab yang benar, di Lauhul Mahfuz, berada dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
Antara ayat yang mana mentafsirkan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu tu ialah ayat ini lah, sebagaimana dalam hadis, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia sahaja yang mengetahui ilmu sa'ah, iaitu bila akan berlakunya hari kiamat. Dalam hadis Jibril, bila Sayyidina Jibril AS tanya, nah, bila akan berlakunya kiamat, Nabi SAW kata, mal mas'ulu anha bi'alamin nasail. Me or tu barabar hai. Aku dengan mu sama je dalam kes ni. Dua-dua tak tahu, dua-dua jahil. Mal mas'ulu anha bi'ala min as-sa'il. Aku ni tidak lebih pandai daripada kamu. Kita hamdono barabar hai. Kita dua sama je. Tak. Tidak ada beza dari sudut tak tahu. Dua-dua kita ni tak tahu. Bila akan berlakunya hari kiamat? Wa yunazzilul ghaith, dan Allah Subhanahu wa taala lah sahaja yang tahu bila akan turunnya air hujan. Dan dialah Allah yang menurunkan air hujan. Hari ni walaupun kita ada forecast dan seumpamanya, kita ada kajian cuaca berapa kali, berapa banyak yang tak berlaku tuan-tuan. Kalau budak di Jordan tu duduk tunggu salji tahun demi tahun, tahun demi tahun, tak turun-turun pun. Salji yang paling lebat selepas 5 tahun, apa turun, segelas pun tak cukup tuan-tuan. Sebab benda ni kita tahu, benda ni ialah manusia berdasarkan kajian. Dan Allah SWT boleh ubah pergerakan angin, boleh ubah macam-macam benda. Sebab tu tidak ada satu orang pun boleh nyatakan secara jelas akan berlakunya hujan pada waktu sekian-sekian, akan turunnya salji pada waktu sekian-sekian. Bahkan berlaku benda di luar jangkaan kita. Tiba-tiba berlaku banjir kilat. Tiba-tiba berlaku ribut salji bukan pada waktu dia. Itu menunjukkan bahawa Allah SWT sahaja Maha mengetahui. Wa ya'lam ma fil arham. Dan Allah SWT Maha mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim ibu. Bukan hari ni ada setengah kata, oh ayat ni macam tak betul lah. Sebab ada orang boleh tahu jantina, anak lelaki ataupun perempuan. Baik, kalau tahu sekalipun jantina, anak lelaki ataupun perempuan, bukan dia tahu keseluruhan apa yang ada di dalam rahim. Wa ya'lamu ma fil arham, ma ni tuan-tuan, kalau kita kata lafaz yang mana bersifat umum ataupun mubaham, bukan hanya dari sudut jantina sahaja. Laki ke perempuan itu satu je tuan-tuan. Dan berapa banyak kita dengar cerita ada janin yang tersembunyi di dalam perut. Bahkan tak tahulah, kita baca dalam surat khabar betul ke tak. Dia tak tahu apa dia mengandung. Tengok-tengok dia melahirkan anak. Kemudian akan hidup atau akan mati, akan cacat ataupun tidak. Who knows? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, and there is no one who knows exactly what he or she will do tomorrow. Tak ada satu orang pun yang tahu bahawasanya apa yang dia akan buat esok. Kita kan, esok kita rancang. Tak jadi pun. Banyak benda kita buat tak jadi. Perancangan kita tak jadi. There is no one who knows exactly what he or she will do tomorrow. For certain tak ada tuan-tuan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu orang pun, tidak ada satu jiwa pun yang mana dia tahu dia akan mati di mana tuan-tuan. Siapa tahu tuan-tuan? Wallahu a'lam bis-shawab. Inna Allah alimun khabir, sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui dan Maha mengetahui. Allah SWT Maha mengetahui, Maha mengetahui. Jadi semoga Allah SWT bagi taufik pada saya dan tuan-tuan untuk ambil iktibar. Jadi lepas habis satu surah ni patutnya kita kena ulang kaji lah. Kita baca balik daripada awal sampai akhir. Kita list down dia punya poin-poin utama. Kalau rajin bacalah kitab-kitab tafsir bagi yang boleh berbahasa Arab. Kalau yang tak boleh berbahasa Arab pun, yang ada dalam bahasa Inggeris, saya cadangkan Ma'arifil Quran oleh Mufti Taqi Uthmani dan Mufti Muhammad Syafiq kan. Kemudian telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris selian oleh Mufti Muhammad Taqi Uthmani sendiri. Ma'arifil Quran tuan-tuan ada dalam PDF pun, ada apps pun kalau tak boleh nak beli. Ada lagi macam Mufti Asyid Ilahi dalam kitab di Anwarul Bayan. Asalnya semua bahasa Urdu tapi telah diterjemah ke dalam bahasa Inggeris. Ada orang kata brief commentary, lengkap tuan-tuan. Jadi boleh buat ulang kaji. Semoga Allah SWT bagi taufik beri saya dan tuan-tuan untuk ambil iktibar amal dan sampai. Saya mohon ampun pada Allah SWT apa-apa yang saya cakap tersalah dalam mentafsirkan, tersalah dalam bagi tahu i'rab, balaghah dan seumpamanya. Kita manusia yang lemah tuan-tuan. Semoga Allah SWT pandang kita dengan pandangan rahmat, kasih sayang, keampunan. Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik bagi kita untuk amal, untuk sampaikan. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wa sallallahu sallama wa baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.